Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 19 April, Bulletin 1.30 anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. 205 rakyat Malaysia dari 4 negara pulang ke tanah air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 200 rakyat Malaysia yang terkandas di Peru, Bolivia, Sri Lanka dan India. Daripada jumlah itu, Pejabat Perwakilan Malaysia Malawakil di Lima, Peru telah menghantar pulang 26 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu dan Bolivia semalam. Wisma Putra dalam hantaran di laman Facebook rasminya berkata, semua rakyat Malaysia itu dibawa pulang menggunakan pesawat Amazonas yang disewa khas oleh Malawakil 5 dan melalui Sao Paulo, Brazil. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak membantu menjayakan misi berkenaan, terutamanya Malawakil Brasilia, Kerajaan Peru, Bolivia dan Brazil. Menurut Wisma Putra, pesawat berkenaan yang bertolak dari La Paz, Bolivia dan kemudiannya singgah di Lima. Pesawat Amazonas itu turut membawa rakyat dari 11 negara lain termasuk dari Jepun, Thailand, Sweden dan Australia. Terdahulu, Wisma Putra turut memaklumkan 179 rakyat Malaysia yang terkandas di Sri Lanka dan India turut kembali ke tanah air. Mereka membabitkan 82 orang di Colombo dan 97 lagi di Chennai. Semuanya dibawa pulang dengan menaiki pesawat Malindo Air semalam. Sementara itu, bermula semalam, Thailand membuka semula 4 pintu sempadannya dengan Malaysia. Justru lebih 8,000 warga Thailand yang terkandas di negara ini akan pulang secara berperingkat ke kampung masing-masing. Timbalan Komander Tentera Bahagian Keempat berkata 4 pintu sempadan Thailand-Malaysia membolehkan 300 warga pulang setiap hari. Seramai 200 orang di pintu sempadan Sadau di Songkla dan Sungai Kolok di Naratiwat, Betong di Yala 50 orang dan Wang Pracan di Satun 50 orang. Bagaimanapun, pegawai imigresen Betong melaporkan jumlah yang daftar untuk memasuki pintu sempadan Betong seramai 20 orang. Tetapi 8 orang sahaja dibenarkan manakala 12 lagi tidak mempunyai dokumen layak perjalanan dan diminta berpatah balik ke Malaysia. Sejak 23 Mac lalu, ramai rakyat negara itu terkandas termasuk pekerja restoran, nelayan, penoreh getah, pekerja ladang sawit, pelajar dan mereka yang melawat saudara mara di Malaysia. Ini kerana semua 9 pintu sempadan Thailand-Malaysia ditutup. Pegawai Tentera Thailand berkata Panglima Tentera Darat Jeneral Apirat Kong Sompong mengarahkan semua unit di sempadan bersiap sedia dengan kepulangan warga Thailand. Apirat turut menegaskan semua pihak berkuasa mempertingkat operasi dan rondaan untuk mengelak warga Thailand menyeludup masuk. Mereka yang mahu pulang perlu mematuhi syarat ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Thailand. Selain itu, mereka perlu mendapatkan sijil kesihatan layak melakukan perjalanan dan sijil perjalanan dari kedutaan atau pejabat konsulat yang menyatakan tempat tinggal di Thailand serta bersetuju untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Esko Perak Razman Zakaria memohon maaf secara terbuka kepada semua pihak atas kesilapan yang berlaku pada satu majlis jamuan di Maad Tahfiz di Lenggong. Menurut Razman, kenyataan itu juga tidak bermakna dirinya dikecualikan undang-undang tetapi untuk menjelaskan keadaan sebenar yang berlaku. Razman menerusi hantaran status di Facebooknya memaklumkan perkara itu berlaku selepas membantu petugas baris hadapan termasuk petugas kesihatan. Beliau turut berkongsi hantaran Facebook anaknya Muhammad Rifaat yang memaklumkan mereka dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gerik bagi memberi keterangan. Semalam, Ketua Polis Perak Datuk Razarudin Husin berkata, polis akan memanggil Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berhubung perkara sama. Siasatan awal mendapati beliau sebelum itu meninjau kesiapsiagaan kaki tangan Kementerian Kesihatan di Lenggong. Razman yang juga pemilik pusat tahfiz itu kemudian membawa Datuk Dr. Nur Azmi melawat kawasan berkenaan sebelum satu majlis makan diadakan.
Peniaga kecil serta usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS diingatkan agar lebih berhati-hati terhadap kegiatan sindiket penipuan dalam talian yang aktif. Ia berikutan dengan pelbagai dana dan bantuan kewangan ditawarkan kerajaan serta pihak bank kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Setiausaha Agung Persatuan Institusi Pembangunan Kewangan Malaysia ADFIM Insinyur Muhammad Prasad Hanif menerusi satu kenyataan media berkata sindiket itu antara lain menawarkan pinjaman mudah wang tunai menerusi panggilan telefon atau menggunakan pelbagai aplikasi dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp serta email. Katanya ADFIM turut mengesan sindiket yang mendakwa dilantik menjadi wakil atau orang tengah bagi menguruskan permohonan pinjaman atau bantuan dana kerajaan. Malahan ada juga ahli sindiket yang mendakwa daripada institusi kewangan termasuk yang bernaung di bawah ADFIM. Tegas Muhammad Prasad, pihak bank tidak akan meminta maklumat perbankan peribadi pelanggan seperti nombor TAC dan PIN ataupun kata laluan bagi urusan perbankan dalam talian. Justru katanya jika ada mana-mana individu yang menghubungi untuk meminta apa-apa maklumat berkenaan, maka itu adalah satu penipuan sindiket. Pengusaha PKS boleh memohon bantuan pembiayaan terus daripada bank atau menerusi platform IMSME di laman web tertera. Selangor mencatatkan sebanyak 22,180 kes demam denggi dengan 23 kematian bagi minggu April 15 iaitu bermula 1 Januari hingga 12 April lalu. Esko Kesihatan Selangor Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, bagi tempoh sama pada tahun lalu sebanyak 23,323 kes demam denggi dicatatkan dengan 19 kes kematian. Dalam satu kenyataan, beliau berkata berdasarkan perbandingan dibuat, terdapat penurunan kes demam denggi untuk tempoh berkenaan sebanyak 4.9%. Namun kes kematian dilihat menunjukkan peningkatan sebanyak 21.05%. 7 kematian baru dicatatkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan hingga semalam. Dr. Siti Mariah berkata lokaliti wabak yang mencatatkan kes tertinggi sejak Januari 2020 hingga 12 April ialah Petaling sebanyak 7,372 kes. Diikuti Klang 4,582 dan Hulu Langat 3,709. Lokaliti wabak yang mencatatkan kes terendah ialah Sabak Bernam dengan 69 kes sehingga minggu Epid ke-15. Tambah beliau, Kerajaan Selangor memperuntukkan sejumlah 5 juta ringgit bagi melaksanakan program pencegahan denggi di seluruh negeri itu berbanding 3 juta ringgit pada tahun lalu. Berikutan PKP dilanjutkan hingga 28 April dan keperluan sumber mendesak di bahagian kesihatan negeri serta pusat ketika COVID-19. Aktiviti kawalan denggi dihadkan kepada aktiviti kurang konteks seperti aktiviti lava siding di perkarangan kawasan wabak dan titik panas. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya dipercayai dikilis lori awal pagi tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 267.4 di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan susur keluar Ainsdale di Seremban. Pegawai Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Seremban 2 Muhammad Syazwan Saidi berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Alfred Jacob 40 tahun. Dia dipercayai terbabit kejadian langgar lari oleh sebuah lori. Katanya pihak bomba dan penyelamat menerima panggilan tentang kejadian pada jam 2.18 pagi. Pihaknya kemudian membantu polis trafik mengalihkan mayat mangsa yang diseret sejauh 200 meter dari tempat kemalangan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk tindakan lanjut. Seorang nelayan dikuatiri hilang manakala 2 lagi terselamat apabila bot dinaiki 3 beranak karam di perairan Pulau Laki di Kuching, Sarawak. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira 15 batu nautika dari Tanjung Po pada awal pagi semalam. Mangsa Jamli Masli, 41 tahun, ketika cuba berenang ke Pulau Laki bersama bapa dan adiknya kira-kira jam 5 petang semalam. Mereka ketika itu berada kira-kira 20 meter lagi menghampiri daratan sebelum Jamli tiba-tiba terpisah dan hilang. Menurut mangsa yang terselamat, mereka pada awalnya berpaut pada 2 jaket keselamatan serta tong minyak sebelum berenang selama kira-kira 8 jam. Operasi mencari dan menyelamat kini dijalankan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dibantu pihak bomba dan penduduk kampung. Operasi meliputi kawasan perairan Pulau Laki sehingga 15 batu nautika daripada Tanjung Po.
Pantai Teluk Kemang di Port Dickson yang sering dikunjungi ribuan pelancong, terutama pada cuti hujung minggu, antara destinasi pelancongan di negara ini yang kini sunyi sepi tanpa sebarang aktiviti. Bagi pengusaha di kawasan berkenaan, kesan itu dijangka mengambil masa lebih panjang untuk pulih selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berakhir. Menurut pengusaha bot dan aktiviti riadah di air, mereka lebih awal terjejas selepas kehadiran pelancong berkurangan sejak wabak COVID-19 melanda. Mereka berdepan cabaran untuk mengembalikan keyakinan pelancong untuk kembali ke kawasan peranginan itu selain bergantung kepada pelancongan domestik. Sebelum penyakit inilah, pantai Port Dickson ni boleh katakan pantai yang terkenal lah. Memang menghimpunkan pelancong daripada China, daripada mana. Tak semuanya ada dalam negeri. Tapi kalau pihak kerajaan pun benarkan kita pengusaha bot ni beroperasi. Tapi siapa yang daripada mana yang kita nak ambil sumber orang nak datang ke pantai Port Dickson? Pendapatan memang tak ada langsung. Boleh dikatakan duit yang kita kumpul daripada sebelum PKP ni kebanyakannya semuanya dah habis dalam tempoh PKP ni. Buat sementara waktu, pengusaha memberi tumpuan menyelenggara peralatan yang dimiliki sepanjang tempoh PKP. Sebahagian daripada mereka juga perlu berikhtiar mencari pendapatan harian lain menjelang Ramadan. Bagi saya, ada yang tak dapat daripada bantuan. Tolong pandang kat kami yang mana-mana yang tak dapat tu. Ada cara lain, insyaAllah boleh bantu supaya kita sama-sama orang kata apa, memastikan COVID ni berakhir dan yang mana penjagaan pendapatan yang terjejas tu sama-sama kita. Justru mereka menyeru pihak berwajib bersedia dengan pelan jangka pendek dan jangka panjang untuk menghidupkan kembali sektor pelancongan pada masa depan. Mungkin ramai yang telah membaca kisah viral seorang bapa yang sanggup memecahkan tabung semata-mata untuk membayar kompaun anaknya yang ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan komen di laman sosial, ramai yang simpati dengan bapa berkenaan. Namun hakikatnya itu yang terpaksa dilalui siapa sahaja yang melanggar peraturan ditetapkan. Kisah bapa berkenaan tular menerusi laman Facebook seorang wanita yang sayu melihat lelaki berkenaan membawa wang termasuk sejumlah duit shilling yang diambil dari tabung untuk membayar kompaun anaknya berjumlah RM1,000 kerana melanggar PKP. Wanita berkenaan yang hanya mahu dikenali sebagai Ayu, 37 tahun berkata, kejadian berlaku pada 15 April lalu di sebuah fasiliti kesihatan di Johor. Menurut Ayu, dia tidak menyangka kisah yang dikongsi di akaun Facebook miliknya itu tular dan dikongsi ramai. Katanya dia berkongsi kisah berkenaan bukan untuk mengaibkan siapa, sebaliknya sebagai pengajaran dan nasihat kepada orang ramai supaya mematuhi PKP. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Dua negara Asia Tenggara menunjukkan perkembangan memberangsangkan berkaitan COVID-19. Ketika seluruh rantau ini masih dalam usaha mengekang penularan pandemik itu, Kemboja dilaporkan tidak mencatatkan kes baru selama 6 hari berturut-turut dan terkini mengikuti jejak itu Laos. Memetik kenyataan Kementerian Kesihatan Kemboja semalam menjadi hari ke-6 negara itu mencatatkan sifar kes baru dengan 5 lagi pesakit sembuh. Mengikut peratusan, pesakit COVID-19 pulih ialah 84.43%, iaitu 103 daripada 122 pesakit telah sembuh, selebihnya masih dirawat di hospital. Kemboja juga dalam pada itu tidak mencatatkan sebarang kes kematian. Sementara itu di Laos, jumlah jangkitan COVID-19 kekal 19 kes selepas 27 lagi hasil ujian saringan didapati negatif. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kesihatan negara berkenaan dalam satu sidang media di Vientiane. Sehingga Sabtu, Laos telah menjalankan 1,318 saringan COVID-19. Hanya 19 daripadanya positif dan 2 pesakit telah pulih. Laos mengumumkan 2 kes pertama COVID-19 pada 24 Mac lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menuding jari menuduh China dengan sengaja menjadi pencetus penularan wabak COVID-19. Sekiranya terbukti, Trump memberi amaran negara seterus ekonomi utamanya itu bakal berdepan tindakan sewajarnya.
Tegas Trump, siasatan menyeluruh akan digerakkan sama ada penyebaran virus pembunuh itu disengajakan oleh negara tembok besar berkenaan atau tidak. Ujar Trump, wabak itu sepatutnya terhenti di China, namun kini dunia terpaksa mendepaninya. Sebelum ini, pentadbiran Trump tidak menolak kemungkinan virus yang dipercayai daripada kelawar itu berasal daripada makmal di Wuhan. Beliau berkata China sepatutnya membenarkan petugas negaranya memasuki negara itu ketika penularan masih pada peringkat awal. Bagaimanapun, China sebelum ini mendakwa virus itu dibawa tentera Amerika ke negara itu sekaligus menolak teori berkenaan atas alasan tiada bukti saintifik. Trump sebelum ini juga meragui angka rasmi kerajaan China yang menunjukkan hanya 0.33% kematian untuk 100,000 pesakit COVID-19. Manakala negaranya merekodkan sebanyak 11.24% kematian untuk 100,000 pesakit. Dalam pada itu, ratusan penunjuk perasaan berhimpun di beberapa bandaraya utama di Amerika Syarikat membantah arahan perintah berkurung di negeri mereka. Bantahan itu susulan muat naik di laman Twitter Trump Jumaat lalu menyatakan bebaskan Michigan, Minnesota dan Virginia yang ditadbir Kabinet Demokratik daripada perintah duduk di rumah. Presiden itu turut mengulangi sekatan berkaitan pandemik itu memberi kesan buruk kepada ekonomi termasuk pekerja dan perniagaan di negara Uncle Sam itu. Di Ohio, kira-kira 200 peserta mengadakan demonstrasi di sepanjang jalan raya dan sekitar pejabat pentadbiran negeri itu. My body, my choice. Open Ohio now. Open Ohio now. Sementara itu, di Texas, lebih daripada 250 orang berkumpul di luar State Capitol di Austin. Di Concord, New Hampshire, kira-kira 400 orang berkumpul dengan sebahagiannya berada dalam kenderaan membawa sepanduk membidas perintah kuarantin di kawasan kes COVID-19 yang sedikit. Trump sebelum itu mengalu-alukan pembukaan semula beberapa perniagaan di Texas dan Vermont. Amerika Syarikat menjadi negara terburuk dalam penularan COVID-19 ketika ini, menyaksikan lebih 734,000 kes dan lebih 38,000 kematian sehingga petang semalam. Selepas hampir 2 bulan meninggalkan Bangladesh, pelarian Rohingya akhirnya diselamatkan pengawal pantai negara itu. Menurut pihak berkuasa Bangladesh, daripada kira-kira 400 pelarian, 32 disahkan meninggal dunia. Kesemua mayat pelarian itu ditemui di pantai oleh pihak berkuasa Bangladesh di perairan wilayah itu setelah menghabiskan hampir 60 hari di laut. Kumpulan itu yang kebanyakannya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak dikatakan meninggalkan Teluk Benggala pertengahan Februari lalu. Mereka menaiki kapal pukat nelayan besar dan dikatakan menuju ke Malaysia dan Myanmar. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan 32 orang maut akibat penyakit dan kebuluruan.